Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 11 Februari 2021 bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita. Berbeza dengan tahun sebelumnya, sambutan Tahun Baru Cina pada tahun ini disambut secara sederhana dan uniknya di Sarawak, perayaan ini bukan sahaja diraikan oleh masyarakat Cina, malah kaum lain turut sama meraikan. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dalam perutusan khasnya bersempena Tahun Baru Cina pada Khamis memberitahu melalui perayaan ini rakyat dapat memperbaharui dan mengeratkan hubungan silaturahim yang terbina dalam kalangan pelbagai etnik di negeri ini. Katanya ini jelas menunjukkan bahawa rakyat dalam tempoh 50 tahun yang lalu saling menghormati antara satu sama lain dan berkongsi keinginan yang sama untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Selain itu, beliau menambah setiap rakyat memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Menurutnya lagi, tugas membangunkan negeri tidak bergantung kepada kerajaan semata-mata, malah sektor swasta perlu bekerjasama dengan kerajaan dan mengambil cabaran ini bagi mencapai agenda pembangunan bersama. Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan memastikan semua rakyat di negeri ini menerima vaksin COVID-19 menjelang Ogos depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, untuk itu Kerajaan Sarawak akan bekerjasama penuh dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam memastikan vaksinisasi ini berjalan lancar di Sarawak. Selepas merasmikan program kempen keselamatan kebakaran sempena Tahun Baharu Cina 2021 di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak di Kuching, beliau memberitahu kerajaan Sarawak sedar kemudahan perubatan di negeri ini tidak seperti yang terdapat di Semenanjung kerana masalah logistik dan kekurangan kepakaran. Disebabkan itu, ujarnya, kerajaan Sarawak mahu semua rakyat di negeri ini mendapat vaksin secepat mungkin untuk mengurangkan risiko dijangkiti virus COVID-19. Beralih ke laporan perkembangan harian COVID-19, dengan Sibu sekali lagi catat satu kes kematian baharu menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 56 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Khamis, kes melibatkan seorang lelaki tempatan berumur 70 tahun yang telah dimasukkan ke hospital kerana mengalami masalah kesukaran bernafas dan disahkan dijangkiti COVID-19 sebelum meninggal dunia. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 6,190 dengan sebanyak 184 positif baru dikesan di daerah-daerah seperti yang tertera. Selain itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Nanga Lijan di daerah Julau, bahagian Serikeh. Ia melibatkan sebuah rumah panjang di Rumah Banyang Nanga, Lijan dan kontak rapat tempat kerja di sebuah pasaraya di daerah Sibu. Turut dimaklumkan daerah Subis telah kembali bertukar ke status merah dari kuning. Laporan berikutnya. Golongan kurang berkemampuan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin terus mendapat perhatian setiap kali musim perayaan. Bersempena Tahun Baharu Cina kali ini, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin telah melawat dan menghulurkan bantuan kepada 15 ketua isi rumah yang kurang berkemampuan di Tudan. Beliau telah menyerahkan sumbangan berupa bahan makanan dan angpau kepada golongan sasar di situ. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan orang awam agar terus berwaspada dengan penularan pandemik COVID-19 dan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Manakala di Limbang, variti nanas keningau diamond yang hanya terdapat di Sabah sesuai ditanam di Kampung Pandam yang merupakan lokasi bagi projek perintis tanaman nanas variti baru. Menurut Menteri Muda Pemoderan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, variti nanas baharu itu sangat manis dan berpotensi untuk dieksport ke luar negara. Kita memperkenalkannya di Sarawak dan memilih daerah Limbang untuk dijadikan tempat mula-mula menanam variti ini, dan kita memilih Kampung Pendam sebagai pertanian berkelompok. Ada 24 peserta mengusahakan seorang 1 ekar dengan projek ini 8 bulan dengan bantuan daripada Jabatan Pertanian dari segi penyediaan ladang, menyediakan infra peparitan dan juga input benih baja
dan kita lihat hasilnya begitu memberangsangkan, dan kita nampak para petani di sini mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menyatakan keyakinannya dan percaya potensi tanaman nanas di daerah Limbang disebabkan usaha petani, tanah yang sedia ada dan sokongan daripada Kerajaan Sarawak. Nanas ini tumbuh subur di sini lah. Dan kita yakinlah projek ini ada potensi untuk berjaya. Dan di kawasan ini ada lagi tempat yang boleh kita perluaskan seluas lebih kurang 90 ekar milik petani-petani di sini. Juga telah mempunyai infra yang sudah sedia ada lah, peparitan dan boleh diperkembangkan di masa hadapan. Seterusnya kita berkongsi mengenai laporan sukan semasa di negeri ini dengan Wakil Sarawak di saingan Liga Premier 2021, Kuching City FC meletakkan sasaran untuk beraksi di pentas Liga Super pada musim hadapan. Pengerusi Kuching City FC Fazruddin Abdul Rahman akui ia bukan tugas mudah kerana banyak pasukan lain yang tidak kurang hebatnya turut mengintai slot kesaingan berprestij itu. Justru jelasnya pengurusan Kuching City FC telah merangka beberapa strategi dan pelan tindakan untuk memastikan misi tersebut dapat dicapai. Sudah tentu sasaran kami adalah untuk naik ke Liga Premier seperti pasukan-pasukan yang lain. Jadi dengan objektif tersebut kita telah meletakkan strategi dan pelan tindakan kami. Dan kita doakan agar segalanya dipermudahkan untuk kami pada tahun ini. Beliau berkata demikian semasa ditemu ramah selepas merasmikan jersey rasmi Kuching City FC 2021 di Kota Semerahan pada Khamis. Menurut Fazruddin, Kuching City FC juga telah mengambil jurulatih berprofil tinggi Irfan Bakti sambil dibantu Sulaiman Husin dan Wan Jamak Wan Hassan untuk membimbing pasukan itu pada tahun ini. Pasukan itu juga diperkuatkan dengan kehadiran 4 pemain import asing iaitu Yuta Suzuki, Hudson Diaz, Elton Alemau dan Brian Jones. Kita telah pun membawa Coach Irfan Bakti, Coach Sulaiman dan Wan Jamak untuk memantapkan lagi pasukan Kuching City FC. Kita telah ingin mensahkan bahawa pemain import kita adalah Alemau, Hudson Diaz, Yuta Suzuki dan Brian Jones. Jersey Kuching City FC pada musim ini menampilkan 5 varian warna dengan jersey pemain berwarna putih, biru dan hijau manakala jersey penjaga gol berwarna hitam dan oranye. Saingan Liga Malaysia 2021 yang dijadual bermula pada 26 Februari ditunda ke 5 Mac susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.